Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni 5 April kan, apa ni? Kita nak belajar pasal mengenai apa ni? PHP. Tapi kita nak belajar PHP kena tengok pada documentation yang asal dia. Jadi pergi dekat website php.net manual intro what is PHP. Ni website asal dia, website rasmi. Bila kita belajar apa-apa language, cuba kita refer kepada apa nama ni? Main documentation dia, main text document dia. Okey, sekarang ni kita kena tahu sikit lah PHP ni benda apa sebenarnya. PHP ni Acrostive for Hypertext Processor. Hypertext Preprocessor. Lebih kurang lah PHP nya bunyi. Is a widely used open source general purpose scripting language that is especially suited for web development and can be embedded into HTML. Okay. Jadi biasanya apa ni? Orang pakai PHP ni biasa apa ni? Kebanyakannya dia akan terikat. Taklah terikat sangat, maknanya dia boleh lah option untuk dia pakai dengan HTML. Macam contoh dia buat example, introductory example. Apa ni? Ni yang kita syllabus yang sebelum ni kita dah ajar dah. Ni saya dah ajar dah. Okay, sini not.type ni HTML biasa lah, HTML body, and then kita ada PHP. Nanti kita akan masuk benda apa ni. Okay, yang ni tak ada apa sangat. Instead of lot of command to output HTML, PHP pendek je. Dia perlukan buka tag PHP je. Buka anak panah kiri, tanda soal dan perkataan PHP ni. Okay, nanti kita akan buka yang praktikal punya. Okay, apa lagi? Sebenarnya PHP ni memang banyak fokus pada server side scripting. Okay, cerita dia web technologies, client side versus server side. Okay, kalau client side yang macam saya buat tutorial last week 2-3 minggu lepas tu, 2-3 minggu lepas ke? Maknanya dia mengenai client side rendering lah, yang kita belajar HTML dan CSS. Yang ni kat sini client side rendering. Okay, so yang hari ni kita akan belajar yang pasal server side rendering, yang mana dia PHP lah, dan apa ni, dia perlukan latar belakang punya processing. Okay, so macam-macam lah lagi. Maknanya client side sini, maknanya macam sekarang ni kita buka google.com kan, kita belah client side. Bila kita buka google.com ni yang kita nampak, dan image yang semua nampak ni ni server yang akan proses, dan dia cuma return HTML dan CSS dan JavaScript sahaja. Itu sahaja. Kalau tak percaya, contohnya lah kan, kita buka google.com kan, semua pernah buka google.com kan. Cuma ni right click ni, pergi kepada view page source. Okay, kalau tengok ni benda apa ni, tak faham. Ni lah, ni JavaScript lah ni, banyak-banyak ni. HTML dia bawah sikit ni, ataupun dia dah susun. Dia dah minify dah dia punya HTML, so tak nampak lah. Tapi tak apa, tak penting pun. Yang pentingnya tahu sebenarnya coding kita ni lah sebenarnya. So kita tengok masuk syllabus sikit lah. Kita takkan masuk guna documentation ni. Okay, sebab kalau kita tengok refer pada documentation dia sangat
apa nama ni, dia okey, cuma masalah di documentation ni, apa benda yang kita dah tengok tu, apa ni, dia dah terlalu apa nama ni, terlalu banyak dah, terlalu documentation dia yang dah orang yang dah level tinggi, makom tinggi ni, kita nak belajar asas-asas je ni. Okey, sebenarnya boleh je belajar kat sini, tapi saya nak pakai kod lain. Kalau ada soalan, post sini Okey. Okey, semua kalau tak dapat pergi kepada website learnphp.org. Okey. learn-php.org. Okey. Kat sini kita akan tengok maknanya apa yang apa ni kita akan belajar. Learn the basic. Okey, tapi sebelum tu nak belajar basic ni kena install dulu. Dia kena install siap-siap dulu. Okey, cara nak install installation and configuration. Installation on okey, kita nak pakai PHP saja. Ni yang untuk banyak boleh je pakai ni, tapi kita nak tunjuk yang PHP saja. Okey, type PHP download. Okey, ni downloads. Buka yang pertama sekali, download -php ni. Dia akan tunjuk yang atas sekali. Ni untuk tarik kod apa ni, live tutorial ni 5 April 2020 ni. PHP 7.4.4 lah. Ini yang paling latest untuk tahun 2020 ni. So nak download yang mana ni? Ada banyak ni. Yang ni banyakkan je pakai untuk Linux lah. Ambil yang Windows download. Alright. Okey, zoom sikit. Ada banyak ni. Ambil yang ni yang non-thread safe. Ambil yang thread safe. Nak cerita apa? Kan cerita dia complicated sikit, tapi tak pakai sangat pun untuk tutorial kali ni, sebab kita nak belajar yang asas saja. So download yang zip ni. Tekan download yang zip ni, nanti dia akan download lah. Dan dah siap download. Saya macam sini saya dah download siap-siap. Okey. Lepas dah download tu, boleh buka ni lah. Apa nama ni, boleh buka website. Boleh buka kat mana folder download kita. Okey, pergi kat folder download. Lepas dah pergi kat folder download tu, extract lah. Okey, macam yang saya punya ni, jap. Okey. Macam yang saya buat ni, saya dah zoom sikit. Okey. Macam ni saya dah download siap-siap dah. Mana dapat di folder download tu, saya buat ambil masuk ke folder lain. And then ni tak mestinya gambar buku ni, ni gambar WinRAR saja. Okey, kalau tak ada gambar WinRAR ni, cuba right click ni, open with Windows Explorer. Dia akan buat macam ni lah. Dia akan nampak macam ni. Tekan je extract all. Sekejap. Kita delete dulu takut tak jadi nak tunjuk demo. Okey, right click ni, open with Windows Explorer. Windows Explorer. Ni WinRAR ni yang saya punya sendiri lah. Ni yang ambil yang Windows Explorer. Okey. Kemudian pergi pada extract all. Ada button atas ni. Nampak? Ada banyak atas ni, ambil ujung sekali ni. Ni untuk build yang ni lah. Mana ni tak nampak ni. Sekejap. Ada extract. Okey, kepada extract. Pergi pada tab extract. Kalau siapa tak jumpa ni, pergi pada tab extract yang ada file, home, share, view, extract. Extract all. Okey. Bila tekan extract all, kita akan nampak macam ni lah. Nak kat mana nak extract? Macam saya buat, saya suka buat sini lah. So tekan je extract. So lepas dah extract, dia akan tunjuk macam ni lah, kan? Okey. Yang belakang tu boleh tutup. Pergi pada folder belakang dia ni, tekan button asal dia lah. Macam saya kat sini, contoh saya bagi contoh folder tu nama test.
Okey, pergi masuk dalam folder ni. Folder bukan zip tadi. Mana bila buka tu dia akan nampak macam biasa je. Okey. So apa ni, kalau nak buka ni, kalau nak run ni, okey, macam last week ada cakap, last week pula, yang last tutorial kan kita ada pakai Visual Studio Code kan. So kita akan pakai lagi Visual Studio Code macam hari tu. Oh kejap, sorry, ada tak tutup kerja. Sekejap alright, sorry, iklan kejap, tak ingat nak tutup. Okay, so basically rupa dia lebih kurang macam ni lah kan. Kalau siapa tak tengok tu, tengok yang video last kali lah macam mana. Okay, kita takkan ulang dah lagi cara nak install. Kita akan terus gunakan saja. Okay, pergi pada file, open folder. Pergi pada folder yang kita buka lah. Macam saya buka punya folder test. Folder sorry, dalam ni ke? Okay, ambil folder ni, folder yang sebelum dalam folder ni. Mana folder macam kalau kita buat kat folder download, folder atas sekali. Okay, lepas tu tekan select folder. Lepas select folder dia akan berklik macam tu, and then dia tunjuk macam ni. Akan nampak lah folder. Yang ni yang zip file. Yang ni yang bukan, ni yang folder. Mana kalau yang folder, kalau yang betul folder, kalau betul extract folder, dia akan nampak anak panah halus macam ni. Tekan ni, dia nampak belakang bawah ni. Lepas tu, apa nak buat sekarang ni? Ok, sekarang ni kita baru download. Kita tak set up lagi environment. Maksudnya apa tu? Ok, untuk tujuan kali ni kita mungkin tak set up environment lagi sebab mungkin tak pakai sangat lagi. Ok, pergi pada file. Pergi pada mana ni? Terminal. Pergi pada terminal, new terminal. Ni macam ini, terminal ni sama dah macam kalau kita buka apa ni? Command prompt ni. Ni sama je benda ni. Benda ni dengan benda bawah ni sama je. Tak ada beza pun, sama je. Lepas tu kenapa nak pakai yang dalam ni? Okey, satu hal sebab ni lah special Visual Studio Code. Sebab kalau pakai yang dalam ni, kita mungkin tak tersilap pangkah lah. Mungkin. Maknanya kalau apa ni, buka CMD ataupun command prompt, kita akan nampak lagi yang dekat bawah ni. Sorry, bawah gambar ni memang tak tunjuk habis. Apa ni memang tak tunjuk habis lah. Sorry. Memang kalau buka CMD akan nampak lagi bawah ni CMD punya folder, CMD punya icon bawah ni jadi penuh. Kita pun tak tahu mana satu punya. Okey, so nak type apa ni kat sini ni? Okey. Kita zoom sikit. Mana tak keluar ni? Alright. Okey. Microsoft Windows apa semua ni? Okey, type kat sini. Okey, tekan CD. CD ni maknanya change directory. CD, lepas tu tekan button tab, tab di atas pada caps lock. Ok, bila tekan tu tak payah type penuh dah, itu terus tak habis. Kalau tertekan 2 kali dia akan keluar, tak ada, sebab dia tahu dah CD hanya boleh untuk ni. Ok, lepas tu tekan enter. Ok, kalau betul tu dia, kalau tak ada masalah dia takkan tulis apa error ke apa, dia akan tulis d test php bla 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 sampai habis ni macam ni. Lepas tu nak tulis apa ni? Ok, sekarang ni PHP kita tak hidup lagi. Ok, nak tunjuk macam mana kita punya dah hidup ke tak. Contohnya, sekejap. Ok, alright, dia dah download. Ok, kita akan buka. Ok, biasanya kita type google.com kan, localhost, type localhost kosong kan. Localhost ni apa? Ok, kita tengok dulu maksud localhost.
type what is local host. Kalau tanya saya apa tu local host ni maksud dia senang cerita lah, dia adalah satu server dalam binaan komputer kita sendiri. Maknanya sama taraf dengan 127.0.0.1. Maknanya dia akan map balik ke komputer kita lah kan. Kadang ada orang gunakan localhost ni sebagai tempat untuk blok orang pecah masuk website yang tak elok lah kan. Okay, so localhost ni dia hanya berkesan dalam komputer kita sahaja, dia takkan terkesan kepada komputer orang lain. Maknanya okay, nanti saya akan tunjuk macam mana nak buat. Okay, so balik kat sini semula, type php, tak nampak type php dash dash s besar lepas tu dia local host titik bertindih 80. Kenapa 80? Kenapa bukan 100 ke 180 ke 2000 ke? Ni standard Maknanya bila contohnya kita type google.com, kita tak ada type google.com titik bertindih 80, tak ada. Sebab by default google.com dia akan menggunakan port 80. 80 ni port dah macam benda ni. Yang tu nak tahu benda apa pula, yang tu kena belajar suku pula lah, tu kena belajar network kan. Okay, kalau type ni betul dia akan keluar macam ni lah. Sunday April bla 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 PHP development server started. Belakang ni yang penting, started. Kalau dah tak started, masalah lah. Okay, kita tengok balik localhost. Dia kata kalau tak hidup kan, localhost refuse to connect kan, ada setengah tu dia dah keluar dah. Macam Google Chrome dia pandai, dia auto detect network changes, dia terus test balik localhost. So bila type localhost, kalau type lain pun boleh, nak type macam mana? Type 127.0.0.1. Itu yang lama ok, lepas tu tekan enter. Tak boleh. Sebenarnya boleh, cuma kita dah spesifikkan hanya localhost, so tak boleh. Sebenarnya kalau kita pakai web server macam kita takkan pakai lagi untuk kali ini ni. Contohnya macam Apache kan, Apache server kan, macam ni kan. So kita tak pakai lagi lah. Ataupun setengah orang dia suka pakai Nginx kan. Bila kita run guna benda ni, dia akan jadi lebih mudah lah. So kenapa ni, apa benda masalah dia kata not found, dia disconnected source /was not found. By default apa-apa web page dia akan mencari something macam index.html. Macam case kita run PHP, dia cari index.php. Sekarang ni kita menggunakan server. Ada server built-in server PHP. So nak buat apa sekarang ni? Klik pada new file. Kalau tak ada welcome ni, file, new file, sama je. Yang welcome ni boleh pangkah je. Lepas tu save file, save. Pergi kat sini dan jangan lupa save as file type ni tukar kepada mana ni, atas kali ni, ni all parts. Tukar kepada index.php. Last time kita tukar index.html kan, tapi kita tukar ini index.php. Kita akan save. Dah tahu apa benda functionnya. Ada beza dia sikit sebab kalau tak tukar .php, PHP punya coding takkan jalan dalam HTML. Dia kena tukar, wajib tukar. Dah nak type apa benda ni, boleh je type HTML dulu macam biasa.
type HTML ni, ambil yang panjang ni lah, HTML yang titik bertindih ni, enter. Macam ni dia kata, yang ni macam yang dulu. Ya, betul. Okey, yang ni boleh minimize tekan button yang mana ni nak minimize ni? Ni maximize. Boleh tarik je tarik ni, tutup. Sorry. Okey, boleh ni pangkal ni close panel. Pangkal sorry tak. Okey, pangkal ni close panel. Okey. Lepas tu nak type apa ni? Okey, ini boleh tutup kita nak buka site coding saja. Okey. Nak start macam mana? Okey, kita buat macam ni. Apa ni? Slash belah kiri, tanda soal PHP, dan tanda soal anak panah belah kanan PHP. Nampak? Zoom lagi, besar sikit, paling besar dah ni. Okey. Lepas tu tulis enter sikit, dia kena coding, semua coding di antara ni. Antara yang ni dan yang ni. Alright. So boleh tulis echo, contohnya hello world. Alright. Okey, jangan lupa save file atau Ctrl S Ctrl S. Okey. So mana hasil dia? Oh sorry. Okey, ni kenapa tak ada lagi ni? Sebab index.php. Kita run dekat. Okey, tahu dah kenapa tak jadi. Okey, sebab kita ni run dalam folder ni. Okey, kita kena ambil index.php ni masuk ke dalam, campak ni ke dalam folder PHP ni. Lepas tu Visual Studio Code tanya, are you sure want to move? Move. Okey. Lepas tu tekan refresh balik. Nampak ada hello world. Sebab dia akan ikut kepada tempat kat mana kita nak run. Okey, so dah nampak kan ada hello world. Echo ni apa? Echo ni macam kita nak print out lah. Ada je tulis print. Ada tengok tutorial tu, boleh ada je print. Sama je, lebih kurang je. Okey. Okey, kita akan buka learn PHP balik ni. Pergi pada variable. Okey, hello world dah buat tadi. Hello world. Sama je, tak ada beza pun. PHP. Ni dah masuk variable nanti tu. Okey, pergi pada variable and type. Okey, variable ni benda apa cerita ni? Variable ni dia satu, kita tengok definisi dia. What is programming variable? Okey, kalau tanya in PHP lah, tambah senang. Alright, kita buka PHP sitepoint.com/variable PHP variable Okey, kita tengok sini dia cerita apa. A variable is used in PHP script to represent to a value. Maknanya dia cuma temporary saja, sementara saja simpan dalam satu value. Value ni apa-apa lah, nombor ke, perkataan ke. So variable tu macam mana rupa dalam PHP. Okey, macam mana rupa. Okey, kita buat. Dia start, kalau PHP, dia start programming language lain. Dia start dengan $sign. Ni, duit USD. Tulis. Contohnya name. Tak kisah nak tulis nama boleh, tak ada hal. Name sama dengan apa ni? Contohnya kita nak buat Amiro. Okey. Jangan lupa ni semicolon dia panggil. Yang ni, yang titik lepas tu ada cacing bawah dia tu, ekor dia tu panggil semicolon. Okey. So kita nak printkan value Amir name ni.
kita pun ini padam, buat variable name. Jangan lupa save. Okey, pergi balik pada ni, refresh balik Amirul. Nampak? Basically ini adalah string. String ni adalah satu bahasa mudah dia soalan bentuk teks lah. Okey, kita nak tengok apa lagi. Ni cerita variable senang je, tak susah pun. Variable dia perkataan tapi variable kena tahu sebab kadang kalau kita nak buat matematik dalam ni dia agak penting lah. Sebab satu string kita nak buat macam ni kan, kita nak tunjuk benda pening sikit. Kalau kita buat macam ni, tukar sikit, nak tunjuk kenapa kena tahu beza. Number 1 dia tak boleh number 1 gini, tak boleh, dia kena rapat ataupun kena ada ni ke underscore ke apa-apa. Ni dia ada undang-undang dia, tapi yang biasa pakai ni lah, underscore boleh. Ok, so kalau kata nak buat macam ni, nak kira 1 tambah 1 je, kita ambil ni, kita pun paste, kita buat 1. Variable ni tak boleh sama kita nak buat 1 tambah 1. Kita ambil ni, kita buat yang ni tambah dengan number 2. ok, kalau kita save sekarang ni, satu perkataan, ini satu nombor. Programming punya isu lah, ni kena tahu lah. ok, satu perkataan dengan satu nombor, ni kena tahu betul lah, sebab kalau tak tahu ni masalah. ok, cuba kita refresh. ok, dia kenapa jadi lah? Sepatutnya tak jadi. ok, cerita dia PHP dia bukan programming language yang sangat strict. Sebab itulah kalau buat Java ataupun Python, dia takkan allow penambahan nombor 2 ni. Dia adalah dia punya ni ada programming dalaman dia, maknanya dari segi low level language dia dah tolong interpretkan. Kalau satu nombor ni ada satu string perkataan, jadi benda lain lah. ok, so next kita akan masuk kepada kalau kita tengok sini, kita masuk pada variable and type kan. Contohnya x1, ni nombor. ok, kat sini dia pakai double quote. Yang tadi pakai satu quote, boleh je dua-dua. PHP dia tak terlalu strict. Kalau strict ni apa, dia tak terlalu rumit dah, maknanya cerewet dah. Maknanya kalau pakai satu quote pun boleh, double quote pun boleh. Basically ni lah, biasa orang pakai ini lah. Ni pun boleh, yang satu pun boleh. Tapi kalau masuk Java atau Python, memang sangat perlu menekankan benda ni sebab dia sangat sensitif. Sebab kalau kita buat satu macam ni, yang ni dia consider as char, maknanya character, dia tak boleh pakai. ok, we have just defined. ok, PHP has many type of variable, but the most basic variable are integer, nombor, float, real numbers, string, perkataan lah, booleans. Booleans ni apa? Booleans ni true or false. Tu je. True, maknanya true ni betul. False, dia tak ada yes or no, tak ada. Dia true or false, mana-mana pun. True or false je. True biasanya represent dengan 1 lah. Dalam low level, tapi biasa PHP ni kita pakai true or false je lah, senang cerita. ok, PHP also has array and objects. Nanti dulu kita boleh set variable sebagai null. Null ni satu value yang tak didefinekan lagi. ok, ni tadi dah tunjuk contoh string and formatting. ok,
Okay, ni apa ni? Cara kita nak concat. Maknanya kita nak concat ni maknanya concat macam ni aja. Concatenation lah, maknanya kita campur. Okay, kita nak buat macam apa ni? Umur lah. Kita nak buat variable nama umur. Umur. Kita nak buat umur berapa ni dia buat? Okay, dia buat tu nama, kita buat umur lah. Kita buat umur 20. Tak. Lepas tu nama. Nak buat double lah, boleh lah double. Okay, nama kita boleh buat nama saya ialah Amirul dan umur saya ialah tak? Bahasa Melayu Okey. Ambil ni, tukarlah. Echo ni dia tukar nama. Okey, jap. Kita ambil nama je. Okey. Sekarang ni, apa yang kita nak buat? Zoom out sikit. Okey, boleh bangkah ni. Boleh tutup ni. Sorry, batuk. Nama saya ialah Amirul dan umur saya ialah. Kita nak masukkan umur 20 ni ke dalam yang kat sini ni. Macam mana nak buat? Okey. Kalau tengok contoh ni, dia buat macam ni direct pun boleh. Dia macam-macam cara PHP ni, tapi sebabkan dia boleh buat macam-macam cara, tu yang kadang dia menjadikan language tu dia tak apa strict. Tu kadang ramai yang claim kata PHP ni tak secure dah, tak selamat dah, siapa guna PHP ni program sistem dia masalah. Sebab tu lah tengok kerajaan, website kerajaan semua masalah. Tak semestinya. Di atas cara kita program lah juga sebenarnya, cara kita isolate kita punya data kita lah kan. So yang biasa buat kita buat macam plus $sign umur. Okey, so apa yang kita buat sini, cerita dia, kita kita define kataan umur nombor 20, dan kita masukkan perkataan umur ni ke dalam nama. Dan maknanya apa expectation output dia, nama saya ialah Amirul, umur saya ialah 20 lah. Dia akan gantikan umur ni dengan 20 nombor ni. Dan jangan lupa lah ada jarak sini, space. Sebab kalau ni kenapa rapat, sebab tak ada space. Okey, kita tengok apa jadi. Pergi pada dokumen kita, localhost ni, kita refresh. Tengok dia tak allow a non-numeric value encountered. Dia tak allow sebab kat sini ni yang cakap tadi, dia PHP macam-macam style. Okey, so macam mana kita nak atasi masalah ni? Tukarkan 20 ni sebagai string. A non-numeric value encountered. Okey. Dia cara dia silap. Dia buat dalam ni. Alright. Sebab tadi ni mungkin sintaks yang PHP version baru, sebab kalau yang version lama dia diterima saja. Okey. So cerita dia boleh masuk. PHP version lama dia tak allow yang dia allow lagi sintaks. Sintaks ni cara penulisan yang macam ni. Tapi kalau yang jenis baru ni mungkin dia tak allow, sebab dia assume ni macam tambah lah. Okey, so macam ni Okey, next. Dah masuk sini. Okay, next tutorial. Besarnya. Simple array. Dia dah masuk variable and type.
Kita ulang balik variable. Variable ini cara kita nak define variable, dan ini comment comment bentuk PHP. Comment dia ada macam ni, ada yang jenis macam ni. Kalau nak buat banyak macam ni, slash tanda ni, dan kat mana kita nak tutup. Katakanlah kita nak tutup sampai sini, tekan bintang ni, slash. Nampak kan? Kalau yang ni warna hijau, yang ni dia warna lain-lain. Maknanya dia tak keluar ni. Kalau ni dia akan keluar error ni kan. Dia tak keluar apa-apa sebab value tu tak exist pun. Okay, so cerita dia sekarang ni kita nak tengok, kita nak recap balik. Okay, cerita dia, yang ni adalah string, ini adalah number lah kan. Dia kalau yang biasanya ni 20.0 ni number juga, tapi dia kategorikan sebagai float. Float ni bukan terapung ke? Ya lah, memang terapung. Tapi basically maksud dia apa ni, untuk apa ni, untuk cerita nombor perpuluhan. Perpuluhan sebab 20.0. Dan kalau kita nak kosong macam duit shilling kan, 55 sen, 45 sen boleh. Cuma apa ni, kena pakai kena pakai apa ni nama ni, float. Float ni dia ada ni lah, dia ada define float punya value. Maknanya kena ada format, number format dia. Nanti kita akan masuklah nanti. Okay, simple array. Array ni apa? Okay lah, array ni cara bahasa mudah dia. Okay, kita akan padam dia ni. Kita akan cerita umum. Kat umum kita, okay, nak cerita pasal array. Nak bagi nama apa-apa pun, nak bagi nama yang lain pun boleh. Okay, ni kotak simbol kotak, macam simbol stapler. Di belah kiri, belah kanan. Ini adalah array. Jangan lupa semikolon. Jangan lupa. Dia biasanya memang berakhir dengan semikolon lah. Tak semua. Bila ada function, tak ada. Nanti kita akan tengok function tu apa. Okay, kita katakanlah kita kata array ni suatu, kita tengok definition array dululah. Array are special variable that contain many variables and hold them in a list. Yang paling penting kat sini maksud dia hold them in a list, satu senarai yang panjang lah. Maknanya array, kalau masuk programming lain pun dia panggil array juga. Biasanya array dia simbol dia macam ni lah. Saya tak jumpa lagi programming lain yang bukan pakai simbol ni. So kita boleh je buat macam, kita nak buat apa, array ni satu senarai. Kita katakanlah senarai apa, to do list. Kita buat to do list. Dia tak boleh to do list macam ni lain. Nanti dia kata tak boleh buat macam ni, dia marah. Buat macam ni. Kalau nak buat underscore pun boleh. Biasa ni lah, ada orang suka buat macam ni, ada orang suka buat underscore kot pandai. Dah boleh belakang atas cara masing-masing. Okay, kita akan buat string. Kita nak buat apa? To do list. Makan. Lepas tu koma kita nak tambah satu senarai lagi, kena ada koma kita buat sini lah, double quote lah. Double quote, makan. Lepas tu minum. Lepas tu programming salah je, programming, and then programming lagi apa lagi, main bola. Lepas tu gimana lagi, stay at home. Dia kata dah macam mana ni boleh, ni boleh ada jarak ni kosong ni, ada jarak kosong ni macam mana boleh? Boleh lah, sebab sekarang ni ini bukan variable dalam ni, ini string perkataan. String macam ni sama taraf bawah ni.
boleh ada jarak dalam. Okey, kalau macam payahlah nak baca, okey, benda boleh adjust. Macam setengah orang dia suka, ada kadang-kadang kita suka pakai yang jenis satu line pendek sebab senarai tak panjang. Ada orang dia suka buat macam ni, dia suka cantikkan lagi, bukan cantikkan lah, buat dalam bentuk yang mudah baca. Dia buat macam ni, dia ambil ni, koma, dia pecahkan. Ni tak penting, tak buat macam ni pun tak apa, nak tunjuk saja. Okey, jangan lupa koma kena ada. Kalau tiba-tiba tak ada koma kat sini, akan jadi error lah. Okey, so kita nak print ni, kita biar dulu, kita tak pakai pun ni. Nak buat macam ni, nak buat laju macam tu. Okey, control slash, macam sama je macam HTML, sebab tu pakai VS Code. VS Code dia dah ada. Kalau nak pakai yang lain pun boleh, nak pakai Atom ke, nak pakai Sublime ke, nak pakai Notepad++ ke, nak pakai Vim ke, kalau power kan. Okey, boleh ambil to do list, kita nak print, tapi rasanya dia tak allow. Dia akan keluar array. Dah macam ni, kita nak keluarkan senarai dalam ni, kita bukan nak keluarkan perkataan array. Okey, dia ada banyak cara. Kita boleh buat print, tak keluar juga kan. Kita ada lagi satu, print mixed value. Tapi bila pakai print, dia tak boleh macam ni. Dia kena ada, dia dah buat merah lah, dia buat highlight macam tu, kena ada kurungan. Bila ada kurungan boleh allow. Macam ni, betul. Okey, tapi tak lawa lah. Kita kata kita nak perkataan ni sahaja. Benda array semua ni kita tak nak. Yang nak panah ni benda apa ni? Kita tak nak macam tu. Okey, boleh. Kita akan okey. Sekejap kita tengok seadar sekejap. Alright. So cikgu saya, Cikgu Ahmad Syahri. Okey, dah settle dah. Okey. Lepas tu ni siapa ni? Alice. Kata Wan Amin dulu, tak tahulah kan. Macam mana nak buka localhost. Okey, kena ada satu terminal kena ada satu terminal, buka, install, download, dan masuk ke folder tu run php-s localhost 80.80. Dia tak akan buka browser sendiri. Lepas dah run, sepatutnya akan nampak perkataan started. Boleh nampak lah, dia akan run macam yang kita buat dah ni. Apa ni? Lepas tu Ikhwan dia tanya, Ikhwan Nuruddin, dia tanya boleh pilih ke nak guna PHP atau HTML. Dia untuk apa ni, HTML dia tak ada array. Dia tak ada array of HTML, tak ada. JavaScript ada. Kita tak masuk lagi JavaScript hari tu. Kita masuk array terus. Lepas tu kita masuk kepada back-end processing. Okey. So kita nak cerita dia sekarang ni, kita nak keluarkan senarai ni. Okey, nak pakai PHP atau HTML. Kita nak display dekat sini. Kita nak display pakai HTML lah. Kan? So kita nak display macam mana benda ni. Okey. Dia ada banyak cara, tapi cara yang paling saya minat lah, kita pakai for each. Senang, kalau pakai VS Code dia dah ada ni, for each. Okey, for each nama ni nama variable, maknanya for each untuk setiap apa? Untuk setiap to do list, untuk setiap perbuatan pula. Untuk setiap nilai ni, untuk setiap nilai value ni kita nak keluarkan. For each to do list as apa? As to do lah kan. Dia memang sintak dia as ni apa? Sebagai lah, mana bahasa Inggeris dia panggil senarai. So jangan tanya, memang sintak dia macam tu. For each to do list. Okey. Kat sini baru boleh pakai echo balik. Biasa pakai echo lah. Print ni programming lama biasa pakai. Tapi nak kata jangan pakai lah echo, jangan pakai print, tak juga. Ada tempat yang mungkin kita kena pakai.
Okay, so nak print apa ni? Kita ambil yang to do lah. Jangan ambil yang to do list. Kita nak keluarkan senarai ni. Okay, jangan lupa. Okay, kalau kita print macam ni memang ada masalah sikit. Okay, kita pangkah ni dulu. Okay, kita refresh. Setiap kali type code save, jangan lupa reload this page. Buat apa macam bolok je ni, rapat sekali ni, tak boleh nak baca. Okey, kat sini kita ada main dengan HTML sikit. Kita tambah dot. Sorry, tadi tak ada orang tegur. Baru teringat. PHP dia pakai dot untuk concatenate. Untuk tambah, okey. Salah, dia bukan pakai tambah. Tambah tu memang untuk ni lah. Okay, tambah dengan BR. BR ni apa? Hari tu cakap dah. Dalam first episode itu, yang HTML. So, benda ni tujuan dia untuk break lah. Kita pecahkan kepada new line yang baru. Okay, so maknanya kita akan ni, yang makan kan. Minum ni dia akan duduk kat bawah. Nampak? Tapi dia kata boleh tak kalau kita nak jarak je? Boleh. Boleh, kita buat macam ni lah. Padam ni space je. Save. Tengok. Makan minum. Tapi tak nampak lah macam pening kan. Lepas tu kita boleh lagi tambah macam apa ni, kita nak tambah lagi titik. Amirul suka kan. Tapi tak nampak lah, kita pecah lah kan. Kita tukar pada break. Tengok. Dia suka makan, dia suka minum, dia suka programming. Nampak kan? Mudah. Kalau kita tak guna programming, kita akan type satu-satu. Amirul suka. Kalau kita pakai HTML, yang HTML saja, kita akan copy paste kan. Tapi kalau programming, kita punya for each je. For each, setiap daripada senarai ni 1, 2, 3, 4, 5 ni sebagai to do. To do ni refer kepada ni lah. Sama je. Memang syntax dia macam tu. Dia tak boleh lain kan. Kita ambil value ni. Clear ada soalan boleh post lah. Okay, so next kita akan masuk mana ni, mana tadi ni, simple array. Okay, tengok dia bagi contoh odd numbers. Odd number ni nombor ganjil lah kan. Dia ada odd number, dia ada even numbers. Odd numbers. Alright. Array can contain variable. Okay, to delete an item from an array. Okay, kadang-kadang bila kita dah buat programming, kita nak buang sesuatu value daripada array kan. So kita kena ni lah, tengok unset punya function dia, apa yang dia buat. Unset odd values number 2. Okay, lupa nak cakap, bila array ni dia start value dengan kosong Okay, kalau kita kata tak nak pakai ni kan, kita nak print senarai yang ke berapa. Katakanlah kita nak ambil senarai yang ketiga, programming. Macam mana kita nak buat? Amirul suka tak boleh to do lah. To do dah tak ada ni. Kita kena ambil yang atas lah, to do list. To do list. Dan ambil, okay, nak masukkan nombor berapa kan. Okay, 0, 1, 2, 3, 4. Ambil yang kedua. Okay, array macam mana pun mesti bermula dengan kosong. Okay, kita tengok dulu lah. To do list kosong kan. Kosong ni refer kepada to do list array value kosong. Refer kepada makan. Kita tengok makan saja kan. Sekarang kita nak programming. So 0, 1, 2. Tukar value 2. Itu refresh balik. Programming dah. Tapi kalau kita tersilap kita ambil nombor 6. Kan 0, 1, 2, 3, 4. Kita ambil 5. Memang sebenarnya kita ada 5 kan. Kenapa tak ada? Sebab mana ada value tu.
Memang Amir suka tapi to do list tak ada. Dia ada 0, 1, 2, 3, 4. Okey, kalau kita tukar 4 dan tulis panjang senarai. Nak tunjuk panjang senarai. Panjang senarai. To do list. Okey, dia ada dalam PHP dia ada method size of. Tak silap ini kot. Okey, betul. Okey. Last kali 0, 1, 2, 3, 4. Stay at home. Amirul suka stay at home. Yang keempat. Bila print yang kelima dia tak ada dah. Tapi bila print panjang dia 5. Panjang senarai. Maknanya bukan panjang lah. Maknanya kalau kita kata bahasa betul kita bilangan lah. Bilangan senarai ada 5. Maknanya kalau kita nak buat yang tak ada juga boleh. Contohnya for kita tulis balik lah yang tadi. For each to do list as to do. Ada soalan dah? Tak ada. Alright. Okay, kita nak masukkan balik value. Ini boleh padam Kenapa dia dalam ni tak perlu? Sebab yang ni dia dah tolong kita ambil dalam ni. For each ni. Dia dah ambil setiap value dalam ni. Okey. To do. Okey. So dia akan keluarnya Amirul ni sebanyak 5 kali dan bilangan senarai dia akan tunjuk lah. Nampak? Amir suka makan, Amir suka minum, Amir suka makan bola kan. Okey, benefit dia lagi kan. Kalau kita tengok, kita tambahnya stay at home. Contohnya play guitar. Main gitar lah. Apa sih tak ada. Okey. Kalau sintak dia salah, dia akan buat merah macam ni bawah ni, nampak? So tekan ni lah, koma, jangan lupa koma. Alright. So apa yang akan jadi? Dia akan jadi 6 stay at home. Lepas tu dia akan play gitar. Play gitar ni ada tambah 1 dan bilangan senarai akan jadi 6. Nampak? Dia senang. Dia tambah 1 senarai, dia automatic kira untuk kita. Okey, for each ni dia perkataan reserve word. Maknanya perkataan yang dah sedia ada dalam kita punya coding dalam PHP dah. So dia akan print macam tu lah. Okey, kita tak masuk lagi if else ni. Kita tengok balik. Okey, dia ni dia nak buang value array. Ni bukan buang permanent ni, buang nama lagi variable, buang sementara. Will remove third item from the list. Okey. Katakanlah kita ni nak buang. Kadang kita mungkin nak pakai, sebab tu kena tahu Okey, kita kata dah kita nak buang. Ni sebab copy dari internet, jangan lupa ubah Jangan lupa ubah. To do list. Tak boleh ke buat dalam ni? Dalam ni payah sikit lah. Saya tak sesuai buat dalam tu. Okey, katakanlah kita nak buang yang mana? Kita nak buang play gitar hot last kali. Kita bilang pula 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kita nak buang yang ke-6. Tapi dia bukan tulis 6 ni, tulis 5 sebab dia start dengan kosong. Maknanya apa-apa value tolak 1 yang kita kira. So expectationnya apa yang akan jadi kalau ikut apa yang dia cerita ni, dia akan kurang 1 lah. Nampak? Dia hilang. Bilangan senarai 5. Sebab dalam ni unset ni kalau tengok program ni dia bagi tahu dah. Dia kata will remove, dia akan buang third item. Apa? Sini 2. Dia kata dah 2 sini. Dia will remove third item. 3 item daripada 5 item from the list.
Okay, macam ni dia suka pakai count. Dia macam-macam method dan dia kadang ni kalau nak pakai mana satu macam lebih kurang je semua. Ada orang suka pakai count, ada macam saya suka pakai size of, sama je, return benda sama je. Alright, so kita takkan masuk lebih-lebih sangat, ini boleh explore sendiri lah. Alright, start ni array push. Ni array push ni bagus juga. Lepas kita try ni sama je kita nak tambah. Okey, kita nak tambah manual. Kita nak tambah lepas kita dah define. Alright, kita nak tambah apa lagi? Play tu nak main apa ya? Jamming tu. Dia panggil tu. Alright. Kita nak tambah jamming. Tengok. Yang jamming tu. Jamming ni main lagu tu lah. Tanya macam apa jamming. Okay, jangan lupa Okay, apa beza tadi? Okay, sekarang ni memang tak nampak sangat. Kita tak masuk kepada real case. Sebab ini macam hari tu yang HTML punya tutorial, kita pakai yang real case punya ni, real case punya development. Tapi yang sekarang ni kita macam belajar buku teks. Buku teks dia ajar A apa, B apa, C apa. Tapi bila kat tempat mana tak pakai, masalah. Tu beza dia. Kalau belajar guna buku dengan yang jenis direct practical. Yang ni kita belajar ikut buku lah. Kalau nak, mungkin boleh minta lah. Dan mungkin saya akan sediakan satu tutorial khas pula apa tu. Alright, so nak buat apa tadi? Alright, kita sekarang ni yang ni kita senarai ni kita dah tak boleh nak kacau. Katakanlah kita dah benda ni ada macam-macam dah, tak nak kacau. Yang atas ni lah, yang atas. Alright, tapi kita nak tambah ni value nak tambah kan. Kita nak tambah senarai jamming ni ke dalam to do list. To do list ni dia refer kat sini lah, to do list. Alright, so kita tengok apa akan jadi. So dia akan keluar play gitar dan dia akan tambah jamming. Maknanya suka stay at home, suka play gitar dan suka jamming. Bilangan senarai akan jadi 7. Nampak tak? Jadi. Alright, so sekarang ni apa lagi nak belajar? Concatenate. Ini nak gabung. Biar dululah, kita nak sort array. Okey, kalau sort ni lah, ada orang dia suka sort manual. Ni ada orang suka pakai built-in sort. Tapi kadang-kadang kita mungkin kalau dah bekerja nanti, programming kita mungkin pakai yang ni mungkin akan menyebabkan kita punya program time untuk proses tu ambil masa. Maksudnya kalau berapa lama ambil masa tu? 2 jam ke tak? Kalau untuk satu user memanglah sekejap, mungkin dalam 1-2 saat gitu. 1-2 saat sekejap lah gitu dah. Tu baru satu user. Kadang kalau ada 500,000 orang macam website kerajaan, dia tengok BSH punya website, bantuan sara hidup yang tu BPN ni, tengok dah boleh dah. Semalam try tak boleh lagi, dah boleh dah. Maknanya server dia masih on maintenance lah. So cerita dia server dia down lah, jadi lambat. Kadang server ni limit dia untuk proses satu function tu, limit execution dia 30 saat sahaja. Maknanya bila user klik satu button, dia type macam klik run ni contohnya, ambil masa 30 saat je maksimum.
Tapi boleh ubah benda 30 saat tu. Alright. Cuma dia kadang-kadang ambil masa lah dan menyebabkan makan banyak memori lah. Kan? Apa lagi? Ini boleh test lah. Dia nak potong je ni. Array with keys. Ini dah masuk macam object oriented. So, terasa biar dululah. Biar dululah kot. Boleh je ni tapi biar takut orang tak faham. So, string. Ada cerita dah. Kita dah string. Joining and splitting. Explode, implode. Biar dululah. So, ini akan pakai juga. Cumanya kita tak, mungkin kita tak cover untuk sesi kali ni. So, kita tengok je lah, kita tak buat kita cerita saja. Okay. We are joining and splitting. We can join arrays to form string or split strings to array or split strings to array of strings. Maksudnya macam mana? Macam bening benda apa ni? Split strings to array of strings. Ada dua benda. Split string ni maksudnya macam mana? Perkataan tu macam ni lah. Perkataan dia macam ni contoh. To array of string. Array of string macam ni. Array of string macam ni. Ni array of string lah ni. So, panjang lah. To do list ni lah array of string. Makan minum ni array of string. Alright. So, bila kenapa nak buat benda ni? Ada makna. Contoh kan, kita isi borang apa benda lah. Google lah google.com, dan kita nak try sign in. Tak nak buat account baru kan, for myself. Okay, kadang-kadang apa ni, first name last name kan, macam nama Amirul Izham. Okay, kadang-kadang kita punya data ni bahasa orang putih dia memang apa ni, orang barat memang dia suka first name, middle name, last name. Tapi kalau kita nama tu 80 kata 80 dan dia ada first name, last name, dia boleh concat. So macam mana kita nak apa ni, maknanya perkataan contohnya Amirul, lepas tu Izham, kita nak gabungkan, itu kita boleh pakai to join by array, use implode. Tapi kalau kita nak pecahkan, maknanya apa nama ni, kita nak pecahkan perkataan tu. Contoh use case dia, sebab tak ambil contoh use case jadi pening sikit. Okay, macam nama ni lah, di sini nama panjang-panjang. Nama panjang-panjang. Ya. Tak ada contoh lah. Okay, katakanlah kita nak search PHP for beginners. And kita nak pecahkan setiap perkataan ni ke dalam ni lah. Senang kita ambil ni je lah. Yang ambil ni, kita copy dan kita paste je kat bawah ni. Okay, kita comment dulu, kita tak nak benda ni keluar. Okay, kita nak suruh benda ni. Okay, cerita dia ada satu senarai apple, banana, orange, explode. Explode ni dia pecahkan. Macam dia nak pecahkan. Okay, dia nak pecahkan tu, dia gunakan koma. Nampak ada koma kan? Ada koma. Maksudnya dia macam dia pecahkan, dia ada koma. Kalau kita nak buat, okay, kita tengok dulu apa output dia. Apa hasil dia. Banyak pula. Lupa nak komen sini. Alright. Okay, the second fruit in the list is banana. Sorry, laju sangat. The second fruit in the list is banana. Alright. Daripada perkataan ni, dia convert dalam bentuk array. Boleh juga. Dia kata tak nak buat komen, kita nak buat jarak. Boleh. Macam kita nak buat nama saya lah, Amirul Izham. Kita buat jarak and fruit list 1.
Sini dia keluar apa? Keluar izham lah. Nampak? Dia keluar izham. Dia pecahkan. Maknanya kita nak pecahkan ikut apa? Boleh je kalau kita tapi payah pula, biar. Okay. So what else? Ini sama je. Macam boleh try sendiri. Loop dah cerita dah deh. Ini jenis-jenis loop. Ini mungkin lah. Okay, ini termasuk yang last untuk loop. Saya ajar 2 je untuk kali ni. Kita akan pakai yang jenis manual sikit. Ini programming language lain pun kadang ada yang sama. Kebanyakannya yang sama. Maknanya untuk variable I sama dengan kosong. I mesti kecil daripada size of apa benda tu panggil, to do list. Sekejap kita type dulu dan kita akan explain. Jangan lupa I++. Alright, dia basically output dia sama je, tak ada apa beza pun. Cuma kita buat cara penulisan yang berbeza sikit. Ni terkadang kita nak pakai cara macam ni, terkadang kita nak pakai cara for each yang tadi. Cara dia, apa maksud dah, kita cerita dulu apa benda ni. For, untuk I ni ambil mana ni? Variable I ni kita cipta. Yang kita cipta yang kat sini saja pakai. I sama dengan kosong. Maknanya benda ni sebagai counter lah, pembilang sahaja. Maknanya sebab kita kan array kosong sampai berapa kan. So kita start dengan kosong. Mesti start dengan kosong lah. Dan ini dia punya counter starting, dia start dengan berapa. Dan ini adalah condition dia. Condition dia untuk dia nak continue ke tak. Maknanya dia nak setiap tu ke tak. Dan I++. Maknanya dia akan increment satu per satu. Maksudnya macam mana? Kita akan tunjuk dulu betul tak? Kotak ni to do list tak ada yang to do, tak ada sebab kita ni tak pakai yang for each je yang style macam tu. Dia lawa sikit lah, syntax dia lebih bersih. Maknanya to do list kan tak ada kita masukkan nombor kan, tapi ni nombor ni kosong ni. Maknanya secara teori dia macam mana for each ni dia bergerak. I dengan kosong, mula dia baca ni dulu. For, kalau programming lah, cara dia execute, dia baca I sama dengan kosong. I ni lagi kecil, betul ke salah? Contohnya I kat sini maksud dia kosong dah, yang memula tak run lagi, lebih kecil pada size of to do list. To do list kita berapa? Berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kena kira array push ni sebab baru tambah 7. So true or false. So jawapannya memanglah true lah kan. Kosong lagi kecil pada 7 kan. So true lah. So dia akan return true kat sini. Maknanya yang ni dia akan return sebagai true lah. Maknanya bukan suruh ganti tak jangan ganti. Lepas tu dia akan turun bawah. Echo ni dulu. Kan? Lepas tu lepas dah execute bawah ni, dia akan tengok I++. Lepas tu I naik 1 pula. 1 lagi kecil. 1 lagi kecil. Betul lagi kan? Maknanya kalau di increment sampai 7 lagi kecil pada 7. Yang tu dikira sebagai false. 7 lagi kecil pada 7 salah. Kalau dia kata 7, kalau kita buat macam ni, ini boleh. Maknanya yang tu
7 lebih kecil atau sama dengan 7. Sama dengan 7. Maknanya salah satu betul kan? So, betul lah. Kalau macam ni boleh true. Tapi kalau macam ni 7 ni dia akan buat false lah. Kan? Mana secara teorinya A sampai Z 7 lebih kecil pada 7, jawapan dia false lah. Kan? Kita tengok apa hasil dia benda ni. Okey, jom tengok hasil dia. Salah, lupa nak ni. Komen dulu. Dia nak keluarkan value yang ni. Right. Apa? Oh, tak save, sorry. Alright. Okay. Nampak? Sama je. Okay, kalau kata macam mana kita nak tahu yang keberapa? Okay, secara teorinya kita boleh juga echo. Kita boleh buat echo. Kita buat counter. Kita pun buat value I untuk test. Maknanya counter 0, counter 1, counter 6. Tengok. Sampai 6 saja. 7 tak keluar pun. Sebab 7 kata dah 7 lebih kecil dengan 7, dia tak termasuk. Dia tak kira clear. Ini tak susah pun. Ini yang asas. Dulu belajar yang ni lah. Yang pening sikit lah. Tak pening sangat pun. Okay, so next kita akan apa lagi ni? Tengok kepada loop. Loop dah sudah, for each loop dah tunjuk dah. Next tutorial, while loop. While loop lebih kurang je. Cuma while loop ni lebih kurang je. Boleh test sendiri lah. Lebih kurang je. Kita tak masuk benda ni. Kita nak tengok kepada kita biar dulu lah. Kita nak tengok pada if else. Tengok if else. If kita nak buat macam, kita nak tukar lah. Kita nak buat, kita nak buat yang lain. Kita komen dulu. Pergi kat bawah sekali. Semua ni cerita dia buat dalam body dalam body tag jangan buat kat tempat lain. Buat dalam body tag, tag. Apa nama ni? Body tag. Kita akan buat untuk if else. Kita akan test untuk ni lah, benda mudah. Maknanya nombor ni, nombor apa nama ni? Nombor odd and even numbers. Nama nombor ganjil dengan nombor genap. Bahasa Melayu panggil gitulah. Okey, kita buat satu value. Jadi kita guna ni lah, loop lah, for. Kita nak buat apa? J boleh, tak ada masalah. J sama dengan kosong. Kita nak buat J lebih kecil daripada 30 lah kan. Dan J plus plus. Maknanya J ni dia akan loop sebanyak berapa kali? 30 kali Tapi kalau buat macam ni, dia akan jadi 31 sebab dia termasuk 30 tu. Kena tengok molek. Okey, lepas tu dia tanya pula, dah sini buat apa 30? Tadi kan buat size of. Okey, ni sama je. Size of dia akan return nombor. Return nombor size of tu dulu kan tunjuk dah tadi. Dia akan tunjuk nombor 6 ke 7 kan. So kita nak buat spesifik. Ini to count as, to display set of odd. Maknanya untuk tunjuk odd dan yalah, tu dia Melayu lah. Untuk tunjuk nombor ganjil dan genap. Maknanya tapi nak
dia programming ni kena tahu dulu. Ni matematik, kita faham matematik ni macam mana. Nombor ganjil, nombor yang tak boleh dibagi dengan 2, ya ke tak? Lupa dah. Sekejap, kita check balik. What is odd and even numbers? Betul lah. Okey. Tengok kita tengok contoh. Even numbers can be divided evenly into two group. Maknanya basically nombor yang ni lah. Nombor yang boleh dibahagi dengan 2 kan. The number 4 can be divided into group of 2. Maknanya even ni yang mana? 2, 4, 6, 8, 10, 12 gitulah kan. Maknanya nombor tu basically nombor yang boleh dibahagi dengan 2 lah. Okay. So start kali if kita nak pakai if ni if j maknanya bila kita bahagi bila dia ada bahagi di simbol dia macam ni, tapi kita nak bahagi, kita tengok balik odd versus even numbers. Okay, basically kan, kalau 3 ni kita bagi dengan 2, ada baki tak? Ada lah kan. So daripada maknanya kita tahu macam mana dia bukan even numbers atau odd numbers, sebab bila ada baki maka dia bukan dah nombor nombor genap kan. If j, okey, dia ada banyak operator ni yang dah tunjuk tadi, yang dah tunjuk tadi tambah kan, tolak sama je. Bahagi simbol dia macam ni kan. Kalau darab macam ni, darab simbol dia bintang asterisk ni. Kalau nak kuasa 2, kuasa 3, tu ada function lain pula. Dia ada mat dot mat power, benda tak ingat dah, kena check balik documentation. Okay, sekarang ni kita tak tengok pasal benda tu. Kita nak suruh dia display je nombor ganjil nombor genap, nombor ganjil nombor genap ialah dia genap lah, and echo ialah j. Dia style masing-masing kan nak tulis. Mana ni bedah dia tulis memang tak betul buat macam ni, sebab tahu ikut dan je, janji jalan. If j maknanya okey, dia ada dalam programming dia ada special case, dia ada simbol yang special. Maknanya special ni tu dia ada simbol bahagi. Bila dia bahagi, ni bahagi maknanya yang ni dia bahagi, dan bila dia bahagi dengan 2, maknanya bila dia bagi dengan 2, value dia sama dengan 0. Dia akan display. Nak rasa betul dah sini sintak dia. Okey, betul. Okey. Kita tunjuk sikit. Alright. Okey, betul tak? 0, 2, 4, 6, 8, 10, dia ulang sampai 28. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28. So kalau kita buat coding ni betul, jadi lah. Okay, if yang ni kan, biasanya orang disuka buat macam ni. Yang ni dia panggil semicolon. Dia panggil curly braces. Lupa nak cerita. Yang ni dia panggil apa benda ni? Yang ni dipanggil bracket. Mana ni? Ini dipanggil bracket. Yang ni apa benda dia panggil? Lupa lah panggil apa. Okey, tak apalah, tak penting pun. Penting tapi untuk ni pakai je lah. Maknanya else kita tak ada ni kita pakai if
else if f is ni macam bolok sikit tengok, jarak sikit. Okey, sekejap kalau tak faham boleh tanya macam kalau tak boleh dah macam lost sikit beritahu. Alright, ini dah berapa jam dah ni? Sejam 20 minit dah. Okey, pukul 1 kita berhentilah kot. Sikit lagi boleh lagi. Okey. Jangan lupa yang ni kita tukar sebagai simbol not. Okey. Cerita dia kan, untuk setiap ni kita check dia punya condition dia. Setiap 0 sampai nombor ni kena ada ni, termasuk 30 ni. Salah kan? Perasan tak? Dah 30 bukan nombor genap ke? Termasuk. Tengok, ini kita pakai simbol ni. 0 nombor genap kan? Maknanya 0 bahagi 2 berapa? 0 lah, yang mana ada baki. 0 darab 2 0 juga kan? So dia refresh balik. Salah, sekejap. Ini ganjil. Genap ialah 0, ganjil ialah 1. Nampak kan? Okey lah, kita cerita dia kat sini. Untuk setiap J ni 0, kalau tak nak pakai 0 boleh pakai 1. Tukar je 1. Tukar, ganjil ialah 1. Okey dah, settle. Okey, 30 J plus plus. If maknanya J ni, maknanya kat sini J ni kalau dia bahagi 2 dan bakinya bagi 2 dan J ni bila dia loop kat sini 1 ni bahagi 2 dan bakinya sama dengan 0, ya ke tak? Mana ada dia ada baki. 1 bahagi 2 mana ada kan? 1 bahagi 2 memang setengah kan? Maknanya 0.5. Mana ada 0.5 ni? 0 atas kan? 0 baki 1. Betul? So, sebab tu dia masuk golongan yang kedua. Maknanya dia bukan 0. Dia 0.5. Maknanya setengah. Salah. So, bukan salah. Maknanya kat sini salah. Kat sini, if else ni, if ni dia cuma jalan bila true sahaja. True. Maknanya, kalau kata, dua bahagi, macam mana? Kalau kata macam, kalau kata 1 bahagi dengan 3 tak sama dengan 1. Betul ke tak? Betul lah kan? 1 bahagi 3 tak sama dengan 1. Betul lah. So dia akan jalan lah. Maknanya ambil contoh lain. Dia tutup dulu sekejap. Okey, if 1 ni kita bahagi dengan 3 tak sama dengan 1. Betul ke salah? Betul lah. So kita nak buat dia apa? Echo ni lah, true sajalah. Kita tengok dia keluar apa. True lah. Kalau kita kata 1 ni bahagi 3 sama dengan 1. Betul ke? 1 bahagi 3 sama dengan 1. 0, kalau ambil kalkulator memang 0.333 kan. 1 bahagi 3 sama dengan 1. Betul ke salah? Salah lah. Ini yang ni yang ni salah lah. Dia akan return salah. Dia akan pulangkan value yang salah. So bila 1 bahagi 3 sama dengan 1, ya ke tak? 1 bahagi 3 sama dengan 1, salah. Macam cakap tadi, if ni dia akan jalan bila dia return true. Dia akan return boolean. Dia panggil 1 bahagi 3 1. Tengok dia keluar ke tak? Tak keluar apa-apa. Maknanya salah. Tu dia. Okey, undur balik. Malas type ni. Nak cerita perkara yang rumit sikit lah. Taklah rumit sangat pun. Okey, balik semula kat sini. J tu, maknanya 1 bahagi 2 tak sama kan? So dia bagi 1 bahagi 2 tak sama dengan 0. Okey, betul? So dia keluar ganjil ialah 1. Sebab tu dia keluar senarai macam ni. Ganjil ialah 1. Boleh je kalau ada orang kata nak buat, saya nak pakai ni, nak pakai prime numbers.
Pro lagi tak apa boleh. Prime numbers ni macam mana nak kira? Prime number ni nak kena tahu macam mana teori prime numbers ni. Maknanya nombor yang boleh dibahagi dengan diri dia sendiri dan dan bagi dengan satu. Dia hasilkan dua value sahaja. Maknanya ni lah, maknanya macam contoh yang kita ambil. Ni form 1 belajar dah ni. 2 bagi 2 1 kan. 2 bagi 1 1 kan. Ada 2 bagi something tak boleh dah. Nombor negatif tak kira 3, 5, 4, berapa 4 tak boleh. 4 boleh bagi dengan 4 boleh. 4 bagi dengan 1 boleh. 4 bagi dengan 2 boleh kan? Boleh. So tak boleh lah. So yang ni nak buat macam mana? Kena test. Boleh buat ni sebenarnya. Ada je coding dia. Kita akan masuk yang tu. Itu boleh test sendiri. Itu sebagai latihan lah. Cari macam mana nak print prime numbers. Nombor ganjil. Prime number nombor dia. Nombor perdana kan. Dia panggil nombor perdana. Macam bukan kereta perdana ni. Nombor perdana. Okey, apa lagi? Ada minit lagi ni. Ni 10 minit lagi. Ada soalan dia? Pandai je semuanya senyap je. Objek. Objek ni high class dah ni. Aku tak faham pula. Objek ni kalau fahamnya apa nama ni? Objek ni kalau nak cerita dia macam dia represent sebagai satu entiti, sebagai satu benda lah. Maknanya apa-apa saja manusia dikira sebagai objek. Contohnya buah kan. Apa ni? Ambil contohlah poly inheritance programming. Salah je. Alright. Contohlah okay dah, kita buka open image. Alright, ni macam ni lah. Ni sebagai satu objek. Bila ada satu objek, dia ada attribute dia. Start dan dia ada method area, perimeter, draw. Ni gambar aja ni tak apa nak tepat ni, tapi basically ni macam ni lah. Dia ada area, perimeter, draw, and dia ada width, height. Okey, dalam objek tu dia akan cerita. Macam contoh yang dia bagi contoh dia ambil dia akan cerita setiap attribute. Dia panggil attribute ni. Attribute adalah satu attribute ni macam spesifikasi orang tu lah. Macam manusia. Manusia ada nama tau? Ada umur tau? Ada alamat tau? Ada orang lah. Semua ada kan? Okey, contohnya student. Kat sini, contoh dalam website learnphp.org ni. Okey, class student. Constructor punya method. Kita akan masuk lain ni, dia cuma cerita saja. First name, last name, dan dia ada method dia, say name. And then dia ada new keyword. Nampak? New keyword. Alex, new student, Alex Jones. And then dia panggil say name. New student, maknanya Alex punya variable dia assign. Value ni dia assign ke dalam Alex. Okay, new student. Patutnya dia tak boleh Alex ni guna dalam nama lain, dia guna tu dia dah student. Salah ni. Pening orang nak baca. Student sama dengan new student. Okay, new student ni dia hantar siapa? Dia ada dua orang, nama Alex dengan Jones. Maknanya dia ambil ni, dia terima sebagai sebagai seorang. Nama dia Alex Jones. Tengok, new student dalam constructor first name dengan last name. First name dia Alex, last name dia Jones. So bila dia run new student ni, method construct ni dia akan run dulu. And then dia akan cari attribute first name. This dot first name. Dia akan assign dekat sini. This dot first name. Kalau Java lain. Java dia tak boleh macam ni, dia kena assign dulu kat atas ni. Tapi PHP dia allow teknik macam ni. Okay, dah tak apalah. Assign first name, assign kat sini. So lepas dia dah assign tu, let's say name. Say name. Dia pun echo my name is this dot first name bla bla bla. Dia pun keluar lah.
mana output dia kat sini dia akan keluar my name is Alex Jones. Tu je. Ada kelas objek method. Ni kena kelas lain ni, kelas suku pula ni. Saya dulu belajar pun belum belajar apa ni, benda apa ni, pening nak faham. Okay, so basically boleh kata asas ni cover jugalah. Ada soalan? 3 orang je maintain tengok dari tadi. Ada soalan? Rasanya dah habis kot. Mungkin next time kita akan masuk balik kepada kepada yang dipanggil apa benda ni, HTML CSS balik. Kita panggil Bootstrap framework. Ni Bootstrap ni lah kan biasa kita buat programming. Maknanya kita type satu division and then kita set kita punya styling. Kalau ingat lah, kalau ada buat data yang itu, kita ada buat yang macam tu. So kalau kita tengok sini example lah, pada sini example. Tak ada pula tengok documentation lah. Tak ada, tengok tengok themes, home, get started. Ni documentation, tengok yang tepi ni, tak perasan ni, sorry. Tengok pada contohnya layout. Tak nampak sangat kot. Tengok pada ni contoh pada ni alerts. Pergi kepada bootstrap.com 4.4 components alert, ataupun pergi type sini, pergi pada components alerts. Tu je. And then kita akan nampak lah benda-benda ni. Nampak macam mana dia buat benda ni? Senang je. Mula kita ni je, ambil yang get started ni, kita paste je. Ni copy paste kat dalam kita punya ni. Ambil ni copy paste. Lepas tu mana dia? Layout. Okay, content. Mana dia? Hilang pula dah. Borders, overview, introduction. Components. Ni alerts. Okay, kalau tengok kat sini macam mana nak menghasilkan ni, sangat sekejap. Ni je, div class alert ni, role alert. Dah jadi dah color macam ni, simple. Dah balik tidur kan. Sebab kita guna CSS, cascading style sheet, yang telah dibuat oleh Bootstrap. Bootstrap ni siapa yang buat? Twitter yang buat. Twitter yang kita pakai, komen Twitter tu, company Twitter yang buat. Dia buat Bootstrap. Dia pakai ni, dia buat ni, ramai juga. Ni framework ni terkenal dah. Kalau market ni memang company memang banyak pakai Bootstrap. Daripada yang dulu sampai sekarang. Alert primary. Kalau nak ubah, tukar je primary, secondary, success, danger, warning, bla bla bla, macam tu dah. Nak warna merah, warning. Nak ni hijau, success. Ini primary, ni alert. Tu je lah. And so kalau tak ada soalan, rasanya sampai kat sini sajalah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.